السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pada malam ni saya ambil kesempatan di atas isu-isu berkaitan dengan Palestin dalam beberapa hari ini untuk saya membicarakan berkenaan dengan Palestin. Yang mana kita tahu bahawa ada beberapa perkara yang berlaku yang perlu diketahui oleh kita orang-orang Islam, khususnya kenapa Al-Qassam atau Hamas melancarkan serangan terhadap penjajah Israel, dan kenapa Zionis begitu eager, kan, begitu bersungguh-sungguh dan mahu untuk menguasai bumi Palestin. Contohnya, kalau kita lihat beberapa perkembangan sekitar 2-3 tahun ini, ada perkara-perkara yang dilakukan oleh Israel dan juga kuasa besar dunia yang akan menyebabkan umat Islam Palestin mengalami pelbagai bentuk kerugian yang besar. Jadi ini perlu kita ketahui, kerana kadang-kadang kita mengkritik apa yang dilakukan oleh Al-Qassam atau Hamas tanpa kita mengetahui latar belakang perkara-perkara yang berlaku di sebalik daripada apa yang kita mampu lihat. Contohnya, apa yang dipanggil sebagai deal of the century, dan deal of the century, yang mana saya percaya ramai di kalangan umat Islam sebenarnya tidak menyedari berkenaan dengan deal of the century, yang merupakan antara sebab utama kenapa tindakan Al-Qassam itu perlu untuk menyerang penjajah Israel. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, ketika mana Trump pada tahun 2020, kalau tuan-tuan buka website The Arab Center, disebut the Trump administration announced the details of the political portion of its plan to solve the Palestinian-Israeli conflict, a plan known worldwide as the deal of the century. Jadi Trump pada masa itu kononnya, kan, di atas tujuan untuk menyelesaikan secara politik konflik antara Israel dan Palestin, dia telah buat satu deal yang dikenali sebagai deal of the century.
Baik, apa yang berlaku kalau tuan-tuan lihat kepada maklumat ini, kita akan tengok apa yang cuba dilakukan dalam plan tersebut, kan? Apakah usaha perdamaian yang diperkenalkan itu memberi keuntungan kepada umat Islam Palestin ataupun mendatangkan kerugian yang lebih besar kepada orang-orang Islam di sana. Kalau kita lihat dalam dokumen tersebut ada 181 pages yang disebut sebagai the complete plan, yang mengandungi 22 bahagian yang cover semua perkara-perkara yang merangkumi hal ehwal kedua-dua pihak, antaranya tentang the two-state solution. Yang ni pun kita dah banyak bincang dah, saya percaya ramai di kalangan kita dah mengetahuinya. Two-state solution, supaya ada dua negara, satu negara Israel, satu negara Palestin. Satu lagi the status of Jerusalem, kan, status Jerusalem itu sendiri, dan tentang sempadan dia, security, pelarian-pelarian yang terlibat, tahanan, sama ada tahanan di pihak Israel ataupun tahanan di pihak Palestin, tentang warga negara, rakyat kedua-dua negara untuk cross sempadan, tentang Gaza, dan tentang hal ehwal keuangan dan sebagainya, termasuk ekonomi dan lain-lain. Baik, apa dia punya central point dia? Kalau kita lihat tentang two-state solution ini, yang pertama tuan-tuan kena tahu, kenapa di kalangan kita orang Islam pun ada yang terima dan ada yang tidak terima two-state solution. Orang Islam yang tidak menerima two-state solution sebab kita berpegang kepada Palestin adalah milik mutlak orang Islam. Zionis datang melakukan kekejaman, menjajah dan menghalau serta mengambil satu persatu tanah milik umat Islam Palestin. Itu secara kasarnya. Pihak yang menyokong two-state solution, kalau di pihak kita, di pihak orang Islam, dia kata daripada kita berterusan dalam keadaan macam ni, lebih baik kita terima. Sebab kalau kita tak terima pun, satu persatu tanah milik umat Islam diambil oleh Zionis. Maka tidak ada kesudahannya. Itu alasan dari pihak yang menerima two-state solution. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, kita kena tahu, apabila deal of the century ini diperkenalkan oleh Trump pada tahun 2020, apakah ianya memberi keuntungan kepada orang Islam atau merugikan kepada orang Islam Palestin? Yang kata two-state solution. Kita nak tahu untung ataupun tidak, kita kena tengok dia punya kriteria, ciri-ciri yang ditetapkan dalam deal of the century tersebut. Yang dalam tu dalam dokumen 181 muka surat. Baik, kita tengok. Antaranya dia kata dalam two-state solution, the plan offers Palestinians a state with only limited sovereignty subject to Israeli security concerns. Tengok. Maknanya kedaulatan negara Palestin yang kata two-state solution. Kita ada satu negara Israel, kita ada satu negara Palestin. Tapi negara Palestin itu, kedaulatan dia, kuasa dia semua tu terhad. Dia terhad. Terhad tertakluk kepada kelulusan daripada pihak keselamatan Israel. Apa makna two-state solution? Maknanya Palestin bukan sebuah negara yang merdeka. Macam kita lah tuan-tuan. Kita sebagai sebuah negara, Malaysia, kita nak buat apa, itu hak kita. Kita tak perlu minta izin Singapura, kita tak perlu minta izin Filipina, tak perlu minta izin Thailand. Tapi apa yang berlaku di Palestin, kedaulatan dia terhad, yang mana dia memerlukan kepada kebenaran daripada pihak keselamatan Israel. Ini bahaya. Bukan sahaja bahaya, ini ada satu solution yang sangat pelik, yang tidak seimbang. Kalau kita jujur untuk mewujudkan perdamaian, kononnya dengan cara two-state solution, ada Israel satu, ada Palestin satu, bagi kedua-duanya itu mempunyai negara yang merdeka.
Israel ada pasukan keselamatan dia ada tentera dia, Palestin juga ada pasukan keselamatan dia dan tentera dia. Kalau Israel berhak mempunyai jet pejuang dia yang paling canggih, Palestin juga perlu berhak untuk mempunyai pesawat pejuang dia yang paling canggih yang dia mampu. Kalau Israel kononnya berhak untuk memiliki peluru berpandu yang paling canggih yang disediakan oleh Amerika dengan bajet 8 bilion USD, maka Palestin juga berhak untuk mempunyai peluru berpandu dia. Tapi kenapa dalam keadaan Israel menerima pelbagai bantuan dari Amerika 8 bilion USD dalam peristiwa Taufan Al-Aqsa ini, tapi dalam keadaan Israel menerima itu, tapi Palestin tidak menerima apa-apa. Ini contoh kononnya two state solution, tapi langsung tidak seimbang, ghair ma'qul, tidak logik tuan-tuan sekalian. Tawaran yang dikemukakan di dalam the deal of the century ini. Baik. Satu lagi kita tengok, Palestin itu akan menjadi a disarmed and non-contiguous state. Satu negara yang tidak berhak untuk mempunyai senjata, yang dilucutkan senjata dia. Ini satu benda yang sangat tak logik. Apa ni tuan-tuan? Jadi ini antara sebab kenapa Al-Qassam dan juga Hamas atau Al-Qassam ataupun Hamas telah melancarkan serangan, sebab berunding dengan kuasa-kuasa besar dunia yang seperti ini sebenarnya satu perundingan yang sebenarnya yang tidak memberi keadilan pun kepada umat Islam di Palestin. Kemudian dia kata, even this is made conditional on Palestinians recognizing Israel as a Jewish state. Dia kata kena iktiraf negara Yahudi, kan? Kena iktiraf negara Yahudi. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Dan juga syarat dia, rejecting and combating what Israel considers terror in all its forms. Yang Israel duk kata Hamas ataupun Al-Qassam ni duk lancarkan aktiviti keganasan dan sebagainya, dia kata syarat negara Palestin mesti tolak semua benda tu. Sedangkan bila penjajah, sebuah kuasa menjajah negara kita, macam kita di tanah Melayu ni, dulu Portugis datang, Belanda dan sebagainya, Jepun dan lain-lain datang. Bila orang-orang Melayu bangkit lawan Portugis, lawan Belanda, apakah itu dipanggil sebagai aktiviti keganasan? Jadi bila anak watan menentang kuasa besar dunia yang menjajah negara dia, maka itu dipanggil sebagai keganasan. Tapi bila Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki, ratusan ribu malah jutaan manusia, rakyat Jepun, civilian, bukan saja mati tapi cacat seumur hidup. Bukan tentera, yang tentera kita letak tepi, ini civilian, orang awam. Kenapa tidak dipanggil Amerika sebagai pengganas dunia? Tapi bila negara-negara kecil, orang Islam, maka itu dianggap sebagai pengganas. Ini bahaya, tuan-tuan sekalian. Benda yang berlaku kepada orang Islam Palestin hari ini. Baik. Lepas tu, di dalam kononnya usaha Amerika untuk mewujudkan dua buah negara, iaitu Israel dan Palestin, dia kata termasuk memberi Israel security needs. Apa dia Israel's security needs? Dia kata including apa? Israel's right to conduct security operations within the Palestinian state. Mengarut. Kita ada sebuah negara, tapi kita bagi negara jiran kita untuk menjalankan operasi keselamatan dalam negara kita. Negara apa macam tu? Katalah kita Malaysia. Ni negara Malaysia, negara yang merdeka, tapi bila-bila masa negara jiran, tak kira lah Thailand ke, Vietnam ke, Filipina ke, Singapura ke, Indonesia ke, dia nak melancarkan operasi keselamatan dalam negara kita, tentera dia bila-bila masa boleh masuk negara kita melancarkan operasi ketenteraan ataupun untuk buat pemeriksaan keselamatan. Ini bukan negara yang merdeka. Ini benda yang mengarut. Itu sebab Al-Qassam atau Hamas dia tak terima benda ni.
Dan dia kata ini merupakan deal of the century yang sangat mengarut, yang kita tak boleh biarkan, tuan-tuan sekalian. Dan dia kata apa? Dalam plan ini, menghendaki Palestinians kan, untuk membenarkan, memberikan kepada Israel tanggungjawab terhadap keselamatan dan juga kawalan airspace, ruang udara di bahagian barat Sungai Jordan. Macam mana kita, negara yang merdeka, kita nak bagi dekat negara lain untuk kawal airspace kita? Tuan-tuan baca dokumen ni, 181 dokumen. Tuan-tuan tak payah pergi muka surat sampai tengah, sampai belakang. Kita baca yang awal pun nampak jahat. Nampak jahat, tuan-tuan. Dalam istilah undang-undang kita panggil mala fide. Mala fide ni makna not in a good faith, bad faith. Orang Arab kata niyatus sayyi'ah. Niat jahat. Kita just baca pada permulaan dokumen, kita tahu dah tidak ada niat baik. Sedangkan kita, kalau kita nak berunding, kita nak sediakan legal documents dan sebagainya, kita nak buat perundingan, agreement, kontrak dan sebagainya, we have to come with clean hands. Kena datang dengan tangan bersih. Tak boleh ada tangan kotor. Tapi pada awal-awal muka surat deal of the century ini menunjukkan kejahatan Amerika dan niat jahat Amerika untuk menganiayai umat Islam Palestin. Kita tak boleh biarkan. Setakat 5,000 roket yang dilancarkan oleh Hamas 40 km masuk dalam kawasan Israel itu bukanlah satu benda yang zalim, tuan-tuan sekalian. Nak banding dengan apa yang cuba dilakukan oleh Amerika terhadap bumi umat Islam Palestin. Ini satu bentuk penghinaan yang kita tak boleh biarkan. Baik. Kemudian tuan-tuan tengok, dia kata apa lagi? Dia kata, moreover, dia kata, it implies that the Palestinian state will be responsible for suppressing Palestinian resistance movements. Maknanya, kerajaan Palestin nanti, dia bertanggungjawab untuk bagi tekanan kepada gerakan-gerakan, apa kita kata, pejuang kemerdekaan lah, senang, yang berjuang untuk membebaskan Palestin. Yang mana ini akan menyebabkan pertembungan sesama umat Islam Palestin. Jadi orang Islam sama orang Islam Palestin, dia akan bergaduh. Itu yang dilakukan oleh Amerika. Kemudian tuan-tuan sekalian, mereka cuba apa yang dipanggil sebagai untuk mewujudkan kononnya apa yang dipanggil sebagai transparent institution, kan, yang akan memerangi corruption dan sebagainya. Ni semua cerita dia, tuan-tuan, cerita macam kuasa besar dulu tahun 2003-2004 bagi tekanan kepada negara kita untuk melaksanakan AMLA, Anti-Money Laundering Act. Masa saya buat masters dalam banking law di UIA tahun 2004-2005, kan, masa tu antara benda yang kita mengaji ialah AMLA, Anti-Money Laundering Act. Jadi pada masa itu tahun 2004 lebih kurang 2004-2003, pada masa itu kerajaan kita baru memperkenalkan AMLA, Anti-Money Laundering Act. Jadi kenapa AMLA itu diperkenalkan dalam negara kita? Kerana kita dapat tekanan dari Amerika untuk memperkenalkan AMLA dalam negara kita. Sedangkan kerajaan kita sebenarnya tak perlu pun untuk melaksanakan AMLA pada masa itu. Tapi kenapa kita dikenakan tekanan? Kerana lokasi Malaysia dan posisi Malaysia yang berada hampir dengan selatan Thailand, yang mana semua orang tahu ramai orang Islam di Malaysia yang bagi pertolongan kepada saudaranya di selatan Thailand. Sebab orang Islam di Malaysia ramai yang bagi pertolongan kepada Mindanao. Kerana orang Islam di Malaysia ni banyak bagi bantuan keuangan dan seumpamanya kepada pertubuhan-pertubuhan tertentu dalam dunia. Di Afghanistan, di Palestin dan sebagainya. Maka antara cara kuasa besar dunia untuk mengawal negara-negara ini ialah dengan bagi tekanan kepada negara-negara kecil ini supaya diperkenalkan AMLA, Anti-Money Laundering Act. Jadi itu yang berlaku. Maka dengan sebab tu tuan-tuan sekalian, sekarang ni tuan-tuan transfer duit tuan-tuan dalam bank pergi ke akaun yang tertentu yang disenaraikan sebagai pengganas dan sebagainya, maka akan dikenakan tindakan dari segi perbankan. Bukan kata mereka jujur
untuk menentang jenayah dak, kerana mereka nak halang orang-orang Islam daripada menolong saudara Islamnya yang lain dalam dunia ni. Itu realiti dia. Baik. Dan kalau kita lihat juga tuan-tuan sekalian, benda ni dia sebenarnya mempunyai kaitan dengan sejarah. Apa sejarah dia tuan-tuan? Sejarah bagaimana Zionis melancarkan gerakan untuk menguasai Palestin. Ini semua termasuk dalam rancangan mereka yang tersusun, strategi mereka yang disusun rapi. Kalau tuan-tuan tengok kepada latar belakang gerakan Zionis, dia punya slogan dia tuan-tuan, a land without a people, for a people without a land. Itu slogan dia. Slogan ni tuan-tuan, kalau kita jenis apa orang kata lurus bendul, kita jenis orang yang tidak fikir jauh, kita tak cerdik, kita percaya kepada slogan ni. A land without a people, for a people without a land. Kononnya Zionis ini berjuang untuk cari tanah ataupun negeri yang tak ada orang. Sebab nak bagi tanah yang tak ada orang tu kepada orang yang tak ada tanah. Siapa dia? Orang Yahudi. Orang Yahudi yang merempak seluruh dunia, yang tak ada negara. Maka nak bagi kepada Yahudi ni yang tak ada negara ni, supaya mereka ada negara sendiri. Di mana negara itu? Iaitu negara yang tidak ada orang, tak ada penduduk. Tuan-tuan namakan dalam dunia ni, mana dia negara yang tak ada penduduk? Adalah mereka cadangkan Argentina dan sebagainya, ada negara di Afrika dan lain-lain. Semua itu ditolak oleh orang Yahudi. Oh ya, dia tak mau. Yang mereka mau Palestin. Apakah Palestin ini termasuk dalam kategori a land without a people? No. Palestin adalah sebuah negara, adalah tanah yang ada pemilik, yang ada orang, yang ada penduduk. Macam mana kita kata a land without a people, for a people without a land, tapi kita ambil tanah Palestin yang kamu bunuh setiap hari itu, kanak-kanak yang kamu bunuh, bayi yang kamu bom, pesakit yang kamu bom di hospital itu manusia atau apa? Ini contoh kejahatan Yahudi yang dilakukan melalui gerakan Zionis kepada umat Islam Palestin, menggunakan slogan yang jahat. Kononnya mereka mencari tanah yang tidak ada orang, tapi mereka ambil tanah yang dimiliki oleh umat Islam Palestin. Ini jahat tuan-tuan. Yang kata a land without a people, for a people without a land. Sekian lama dia bawa slogan ni, konon nak meraih simpati masyarakat antarabangsa kepada mereka. Sebenarnya mereka mempunyai niat yang jahat kepada orang Islam Palestin. Mereka lupa siapa yang selama ini melindungi mereka sewaktu mereka dibunuh dalam Holocaust di Eastern Europe dan Central Europe. Siapa yang bunuh mereka kalau bukan Nazi Jerman? Mereka dibunuh, diburu, menyebabkan mereka merempak bertebaran seluruh dunia. Tapi siapa yang menyelamatkan mereka? Kerajaan mana yang menyelamatkan mereka? Yang menyelamatkan mereka adalah the Ottoman Empire. Yang menyelamatkan mereka adalah orang Islam, dan yang memberikan tempat kepada mereka termasuk orang Islam Palestin. Tapi akhirnya mereka mengkhianati kan umat Islam Palestin. Dan kita tahu, bila tuan-tuan tengok dalam sejarah latar belakang the land of Israel, dia menceritakan tentang Zionism, kan? Yang kata Zionisme itu apa? Kan? Ideologi Zionisme. Kita tengok dia kata dalam definisi Zionism itu, Jewish nationalist movement that has had as its goal the creation and support of a Jewish national state in Palestine, the ancient homeland of the Jews. Tengok terang-terang. Yang kata ideologi Zionisme itu apa dia? Iaitu gerakan nasionalis Yahudi, yang mana dia punya target dia punya matlamat dia ialah untuk mewujudkan dan untuk menyokong kewujudan sebuah negara kebangsaan orang Yahudi di Palestin. Sebab apa Palestin? Sebab ia adalah satu negara yang mempunyai sejarah lama bagi orang-orang Yahudi. Memang pun sebab Palestin adalah negara, adalah tanah
yang mana dikenali sebagai tanah bumi Anbiya. Ramai para nabi dan rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi Palestin. Sebab itu mereka mempunyai sejarah yang panjang dengan Palestin, sebagaimana orang Islam mempunyai sejarah yang panjang dengan Palestin. Baik. Kenapa gerakan ini dinamakan dengan nama Zionis? Dari mana datangnya perkataan Zionis itu? Baik, perkataan Zionis ini tuan-tuan sekalian, dia adalah apa yang disebut sebagai it is in many ways a continuation of the ancient attachment of the Jews and of the Jewish religion to the historical region of Palestine, where one of the hills of ancient Jerusalem was called Zion. Ada satu bukit tanah tinggi yang nama dia Zion. Jadi dia ambil sempena nama Zion itu, dia namakan gerakan dia dengan gerakan Zionis. Itu asal usul nama gerakan Zionis. Jadi Mount Zion ini tuan-tuan is the place where Jesus will reign during his 1,000-year kingdom on the earth, and from where he will meet and talk with us face to face. God loves us, and someday those who believe in Jesus Christ will live with him forever. Dia cerita dia tuan-tuan, mereka percaya bahawa gunung ataupun bukit Zion ini adalah tempat yang mana Jesus akan memerintah dalam kerajaan dia selama 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, yang mana Jesus ini akan berjumpa dan bercakap dengan manusia secara face to face, secara bersemuka. Ini semua cerita yang menunjukkan bahawa mereka juga percaya tentang tanda-tanda kiamat, dan tanda-tanda kiamat ini ada beberapa tanda yang mempunyai persamaan dengan kita orang Islam. Yahudi, Kristian dan Islam ni dia ada benda-benda yang sama. Sebab apa ada benda yang sama? Sebab asal usul semua agama samawi ini asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka melakukan pindaan, mereka mengubah kandungan kitab suci. Kita orang Islam, kita percaya bahawa menjelang kiamat akan turunnya Nabi Isa anak Maryam, Nabi Isa Al-Masih. Siapa Nabi Isa Al-Masih? Dia adalah Rasul utusan Allah. Dia hamba kepada Allah. Itu akidah kita orang Islam. Orang Kristian, dia lain sikit. Dia kata Jesus Christ. Walaupun merujuk kepada orang yang sama, Nabi Isa AS. Tapi dia kata Jesus Christ adalah Son of God, ataupun God Son, anak Tuhan, Tuhan anak, yang mana mereka menyembah Jesus Christ. Itu beza. Dan mereka percaya bahawa Jesus Christ telah dibunuh. Kita orang Islam kata Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi pula kata akan tiba the Savior. Tapi siapa the Savior itu tidak ada nama. Sebagaimana kita orang Islam kata Nabi Isa Al-Masih, orang Yahudi kata orang Kristian kata Jesus Christ, tapi orang Yahudi kata tidak ada nama siapa dia, tetapi akan ada the Savior Al-Masih di akhir zaman. Ini cerita dia. Kat mana? Dekat Mount Zion. Mount Zion. Baik. Kemudian Mount Zion ini di sisi mereka dikenali sebagai the City of David, ataupun juga dikenali sebagai the City of Jerusalem, dan juga dikenali sebagai the entire Jewish nation. Ini disebut dalam Bible lah. Dia ada dalam New Testament dan juga ada dalam Old Testament. Maka bagi kita orang Islam, tuan-tuan sekalian, kita mempertahankan Masjidil Aqsa sebab Masjidil Aqsa memang disebut di dalam Al-Quran dan dia adalah tempat suci bagi orang Islam. Setiap kali peristiwa Isra' dan Mi'raj, para penceramah kita akan baca ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Tuan-tuan tengok dalam tafsir Al-Azim, Imam Ibn Kathir, dia kata tanah yang diberkati, subur tanah dia. Dan Palestin itu bumi Anbiya.
Bumi Anbiya. Maka sebab itu kita panggil dia tanah yang diberkati. Sebab dia mempunyai ramai para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala utuskan di bumi Palestin. Baik. Maka orang Islam dengan orang Kristian dan Yahudi bertembung dalam merebut bumi Masjidil Aqsa. Cuma orang Yahudi, tuan-tuan sekalian, mereka telah mengeluarkan arahan sebagaimana kepercayaan mereka yang ada dalam kitab Taurat. Tuan-tuan, kalau siapa yang pergi ke Palestin, tuan-tuan tengok signboard dekat tembok-tembok tu, dia akan tulis announcement and warning. Kan, according to Torah law, undang-undang Taurat, entering the Temple Mount. Temple Mount ni kompleks Masjid Al-Aqsa tu lah. Kan, kompleks Masjid Al-Aqsa. Dia kata entering the Temple Mount area is strictly forbidden due to the holiness of the site. Dia kata dilarang keras, kan? Dilarang keras memasuki kawasan Temple Mount, kawasan Masjid Al-Aqsa, sebab kesucian tempat tu. Sebab kesucian tempat tu. Sebab Temple Mount ni kalau tuan-tuan tengok, dia memang Yahudi dia tak masuk. Yahudi tak masuk. Yahudi hanya pergi setakat tembok ratapan, Western Wall. Dia pergi setakat tembok ratapan. Mungkin ada di antara kita yang tanya, habis tu yang pergi masuk dalam tu siapa dia? Itu biasalah. Yahudi pun dia macam orang Islam juga, hak minum arak pun ada. Kan? Orang Islam hak minum arak, orang Islam hak makan babi pun ada. Tuan-tuan tengok video baru ni, perempuan Indonesia Islam. Dia buat live. Dia makan kulit babi. Sedap. Kan? Dia boleh tergamak. Kita sebut babi pun rasa teruk dah. Kita orang Islam ni sebut babi pun teruk dah. Bukan makan, sebut pun rasa malu. Tapi dia tergamak, dia makan kulit babi tu, dia ambil gambar, ambil video, dia tunjuk. Ini contoh bagaimana ada orang Islam, walaupun benda tu dilarang dalam agama, najis mughallazah dan seumpamanya, tapi dia tak heran. Maka Yahudi pun lagu tu. Dalam agama dia tak boleh masuk dalam kompleks Masjid Aqsa. Tak boleh masuk. Tapi hak masuk tu, hak lagu tu lah. Hak jenis, dia tak peduli. Baik, kenapa orang Yahudi ni, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh masuk dalam kawasan itu? Sebab dalam kawasan yang mereka percaya sebagai Mount, Temple Mount itu, mereka percaya di situlah nanti adanya tempat yang dipanggil sebagai the Holy of Holies, tempat yang paling suci. Holy of Holies. Apa pentingnya Holy of Holies kepada orang Yahudi? Kerana di akhir zaman nanti dia ada satu bilik dalam di dalam kawasan itu yang dipanggil sebagai Holy of Holies, yang mana ketua agama mereka yang paling tinggi akan berbicara berdepan bersemuka dengan Tuhan dalam bilik tu. Dia percaya lagu tu. Sebab tu dia nak rebut sangat yang kata Palestin tadi. Sebab dia percaya kepada perkara tersebut. Maka mereka nak pastikan mereka menguasai tempat itu. Maka kita orang-orang Islam, tuan-tuan sekalian, kita kena tahu bahawa perjuangan kita untuk mempertahankan tanah Palestin ini merupakan suatu perjuangan yang panjang. Dan orang Yahudi, tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang saya pernah cerita kepada tuan-tuan sebelum ini, mereka ada perayaan yang mereka celebrate setiap tahun, yang mereka makan roti yang tidak dibubuh bahan penaik. Perayaan tu dipanggil sebagai Passover. Passover, pada malam Passover tersebut, waktu dinner, dia akan panggil semua anak-anak makan, akan bagi roti yang tidak dibubuh yis. Anak-anak akan bertanya, di mana dia makanan yang biasa kita makan? Kenapa kita makan roti yang keras, roti yang tidak dibubuh bahan penaik, yang tidak ada yis? Maka ketua keluarga, si ayah ni akan menceritakan penderitaan yang dialami oleh Bani Israel sewaktu mereka dihalau, ditentang oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya. Ini cerita zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang ada connection dengan kita. Kan asalnya memang ada connection dengan kita. Dan mereka makan unleavened bread ini. Unleavened bread. Roti yang tidak dibubuh bahan penaik. Dalam Exodus ni satu surah yang ada di dalam Bible
dia kata, this is a day you are to commemorate for the generations to come. You shall celebrate it as a festival to the Lord, a lasting ordinance. For 7 days you are to eat bread made without yeast. On the first day, remove the yeast from your houses. For whoever eats anything with yeast in it from the first day through the 7th must be cut off from Israel. Jadi ini contoh cara dia meraihkan Passover. 7 hari makan roti yang tidak ada bahan penaik. Dia akan makan roti yang tidak ada bahan penaik. Kenapa? Sebab mereka dikejar oleh tentera Firaun. Tak ada masa nak buat roti. Sedangkan mereka perlu buat bekalan untuk bawa semasa melarikan diri. Maka tak ada buah yeast, tak ada apa, buat hak mana ada, bawa yang tu. Jadi ini akan mengajar kepada anak-anak mereka arti penderitaan. Hidup dalam keadaan susah. Bila negara kita dikuasai oleh musuh. Bila musuh mengejar kita. Bila musuh menguasai kita dan menghalau kita daripada rumah. Dan inilah yang sedang dialami oleh umat Islam Palestin, yang dihalau daripada kampung halaman mereka sendiri. Maka sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh biarkan anak kita hidup dalam hiburan semata-mata. Bukan tak boleh berhibur, hiburkan hati pada waktu kita sunyi, waktu kita bosan. Tapi jangan kita terlalu asyik dengan hiburan sehingga kita lupa kepada perjuangan umat Islam dan tujuan kita hidup di atas dunia, atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Ini yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, itulah sedikit yang saya boleh kongsi. Cuma di akhir sebelum saya menutup kuliah kita pada malam ni, kita dapati bagaimana nasib kita ni dalam keadaan kita ni menjadi mangsa kezaliman. Dalam keadaan kita dizalimi dan dianiaya, maka hendaklah kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dengan Yahudi kita mempunyai sejarah yang panjang dan juga ada banyak persamaan, tapi kita perlu tahu bahawa Yahudi juga terbahagi kepada dua, kan? Satu Yahudi yang menyokong Zionis dan satu lagi Yahudi yang menentang, yang tidak bersetuju dengan Zionis. Jadi tidak semua Yahudi yang bersama-sama dengan gerakan Zionis, dan tuan-tuan boleh tengok bagaimana banyak peristiwa-peristiwa dalam dunia ini, perarakan-perarakan dan sebagainya, yang menunjukkan bahawa orang Yahudi juga sebahagian di kalangan mereka tidak bersetuju dengan kekejaman yang dilakukan oleh tentera-tentera Zionis kepada umat Islam di Palestin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara-saudara kita di bumi Palestin. Semoga Palestin akan menjadi milik umat Islam, dan semoga kita diberikan pertolongan dan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.